Kalau mengikutkan rekod di antara kedua pasukan ini, sebenarnya banyak berpihak kepada pasukan T-Team. Kita cuba imbas mengenai pertarungan dalam saingan musim ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga di antara kedua pasukan. Perlawanan yang pertama yang telah dilangsungkan untuk perlawanan Liga Super pada tanggal 10 Januari yang lalu, ketika Kedah ketika itu masih lagi di bawah bimbingan sementara Nizam Azhar Yusof, melihatkan bagaimana anak-anak buah Yunus Salif berjaya mencipta kemenangan 3-0 hasil jaringan Faiz Subri dan juga Zairo Anwar Zalani. Pada tahun lalu, dua kali mereka bertemu dalam saingan Liga Super, juga menyaksikan bagaimana 3 gol berjaya dihasilkan oleh T-Team dengan kemenangan 3-1. Ketika itu T-Team diperkuatkan oleh Indra Putra Mahyudin dan juga Muhammad Nur Farhan, serta Azizi Marus menang menerusi jaringan Indra, Syamsul Kamal dan juga Zairo Anwar Zalani. Badru Bakhtiar menjaringkan gol tunggal untuk pasukan Kedah ketika itu. Kalau dilihatkan juga sebelum ini, kemenangan yang terakhir yang dicipta oleh pasukan Kedah ke atas T-Team pada 30 Januari 2010 menerusi kemenangan 3-1. Azlan Ismail meledak 2 gol. Sabri Marabu ataupun Nadigun menjaringkan gol yang pertama, sementara Nur Hisham Hassan yang kini beraksi dengan pasukan dalam saingan Liga Super iaitu pasukan PKNS telah berjaya menghasilkan gol tunggal. Tahun itu juga, tahun 2010, kedua pasukan seri 2 sama dalam perlawanan di Kuala Terengganu ini. Jadi saya percaya juga bahawa pada hari ini kita mahu menyaksikan satu pertandingan yang kata orang itu semangat yang baru, kerana kedudukan 0-0 di antara kedua pasukan ini pasti akan memberikan semangat kepada mereka untuk melangkah ke peringkat separuh akhir, biarpun mereka tahu bahawa segala-galanya boleh dicipta dalam tempoh 90 minit pertama permainan. Bendera fair play FIFA dibawa masuk dengan pengadil yang diberikan tugas pada malam ini bukanlah calang-calang pengadil Yusuf Makarim dari Kuala Lumpur, yang pastinya ingin mengendalikan perlawanan ini sebaik mungkin, mempunyai pengalaman yang cukup luas sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Biarpun tanpa kehadiran kesebelasan utama bagi kedua pasukan seperti ketiadaan Khairil Muhaimin dan juga Vitir Murugan, apapun siapa yang diturunkan sekalipun pasti memberikan persembahan terbaik mereka selaku pemain profesional dalam bola sepak negara. Terengganu dan juga Ultras Kedah, kedua-duanya berada di sini untuk memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing.
suasana yang begitu berbeza sekali. Kenapa saya katakan begitu? Kerana tempoh hari ketika Terengganu berdepan dengan pasukan Lions 12, stadium ini penuh sesak sampai tak ada tempat duduk. Tapi untuk pada malam ini masih lagi banyak ruang kosong yang kelihatan. Sedangkan ini juga adalah pasukan yang mewakili negeri Terengganu yang mungkin ada sejarah boleh dicipta sekiranya kedua pasukan ini layak ke semifinal. Dan kemudiannya, siapa tahu kedua-duanya akan berentak di final. Segala-galanya boleh berlaku. Anything impossible. Mawi, betul? Ya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Baik, kita akan lihat barisan pemain kedua-dua pasukan ketika ini kerana yang pastinya Badu Bakhtia akan cuba membimbing pasukan hijau kuning ini sebaik yang mungkin selepas aksi pada awal musim yang begitu mengecewakan. Malah pada malam ini juga saya lihat bahawa pencaturan Wan Jamal Hassan selaku jurulatih yang cukup berpengalaman dalam bersepak negara ini dibantu pula oleh orang kanannya yang cukup popular di negeri Kedah itu, yang kata orang tu sebagai seorang Captain Marvel, Radhi Makdin, dan juga Mat Sobri kembali semula dalam bangku simpanan. Bakal memberikan, kata orang tu, banyak impaknya. Yunus Alif tak kurang hebatnya kerana dia turut ditemani oleh orang-orang kuat dalam bola sepak di negeri Terengganu ini. Yusof Ali, bekas pemain, selain daripada Mustafa Kamal Wahab, Zulkifli Ismail dan juga saudara Nuruddin Manaf. Pasukan ini telah melantik Yang Berhormat Haji Rozi Mamat selaku pengurus pasukan. Manakala barisan pemain-pemain mereka juga bukanlah pemain-pemain yang sudah tamat tempohnya ataupun sudah expired, tetapi mereka ini memiliki pengalaman yang cukup luas. Syamsuri Mustafa, Fazli alias Hasbullah Awang, begitu juga dengan Fazli Syahari yang akan menjadi Tengku Hasbullah Raja Hassan, terlupa nak sebut nama mereka, adalah antara pemain-pemain yang saya rasa boleh memberikan kekuatan yang seimbang kepada tim. Mawi, formasi yang nampak straightforward iaitu 4-4-2 yang bakal digunakan oleh Yunus Alif. Ya, formasi yang masih lagi dikekalkan oleh Coach Yunus Alif yang pastinya formasi yang perlawanan terbuka ataupun perlawanan tetap, saya cakapkan tadi sebentar tadi, perlawanan menjaringkan gol dan mencipta kemenangan. Okey. Wan Jamal Hassan pula memilih pemain-pemain yang sama, tapi sekali lagi Al-Fatah Safi dan juga Muhammad Hamidan akan menjadi perhatian kita pada malam ini. Begitu juga dengan penyokong-penyokong setia hijau kuning yang mengikuti perlawanan pada malam ini. Nampak pelik formasi ini, tapi ini adalah satu strategi sebenarnya untuk safety first pada saya, dan kemudiannya mereka akan cuba untuk menggunakan segala kepantasan yang ada untuk mereka melakukan counter attack. Saya percaya kedua pasukan tidak lagi akan berhati-hati untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Ya, saya setuju formasi yang digunakan oleh Coach Wan Jamal 3-3-2-2 yang pastinya bertandang di tempat lawan dan memerlukan kemenangan dan jaringan. So, saya dapat lihat di sini bahawa formasi begini adalah satu-satunya formasi yang menyerang, bertahan dan mencipta kemenangan. Okey, insyaAllah kami akan cuba berikan keputusan game-game yang lain, terutamanya ramai yang ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Sime Darby yang sedang membawa satu bekalan yang tipis di Pasir Gudang ketika ini. Begitu juga dengan apakah mampu KL SPFC mencipta kejutan selepas ketinggalan 0-3 pada perlawanan yang pertama tempoh hari. Kick-off yang dimulakan oleh pasukan pelawan. Permukaan padang yang baik, cuaca yang panas dan kering pada 11 siang tadi jadikan perlawanan dan juga padang ketika ini, saya percaya kondisi yang baik, satu situasi yang baik untuk masing-masing memperlihatkan permainan yang cemerlang. Serangan awal yang dilancarkan oleh pasukan Kedah dengan satu gerakan yang simple, yang mudah menerusi Faizal Abu Bakar, bekas pemain terbaik
remaja kebangsaan satu ketika dahulu. Apabila beliau dapat melepaskan diri dan kemudiannya kita lihat Samsuri sudah terpaku di sana. Begitu juga dengan Fazli dan juga Boyan Patrick. Ya, percubaan yang dilakukan oleh Faizal sebentar tadi sebenarnya sedikit sebanyak memberikan dia peluang ataupun keyakinan dia untuk melakukan serangan seterusnya. Okey, dalam pada itu teguran awal yang diberikan oleh Yusof Makarim. Nombor 17, nombor 11 iaitu Fikri Isa bagi pasukan Kedah. Satu pelanggaran yang berlaku yang turut membabitkan Khairul Izwan sebentar tadi. Badrul Bakhtiar, dia gemar untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Samalah seperti yang bakal dipertontonkan oleh Zairul Anwar Zalani nanti. Saya melihat seolah-olah bahawa Muhammad Aminuddin diberikan tanggungjawab untuk mengikat pergerakan Zairul Anwar. Macam mana, Mawi? Ya, kita sudah pasti pergerakan Zairul Anwar kita dapat lihat pada hari ini mesti akan disekat kerana pada ketika ini beliau antara penjaring utama pasukan Terengganu. So peluang yang ataupun keadaan yang dia dimiliki bahaya untuk pasukan Kedah. Sekali lagi Khairul Izwan bersama-sama dengan Khairul Elmi Johari yang diletakkan selaku back kiri pada malam ini kerana di bahagian tengah adalah Fazliatul Taib dan juga Azmizi Azmi. Azmizi pernah bersama-sama dengan Yunus Salif ketika kedua jurulatih dan pemain ini dalam pasukan Perlis satu ketika dahulu. Patrick berjaya dengan tandukan, tetapi lontaran ke dalam diberikan kepada Kedah. Pada malam ini diberikan tanggungjawab untuk mengekang Muhammad Hamidan. Fikri. Tackle yang lambat dilakukan oleh Tengku Hasbullah Raja Hassan. Satu lagi tindakan tegas dari Yusof Makarim. Tidak ada advantage diberikan, biarpun kita lihat bahawa memang ada sentuhan bola dilakukan oleh Tengku Hasbullah. Tetapi tackle itu juga dianggap berbahaya. Sepakan percuma. Badrul. Kita masih ingat jasa dan juga aksi wira yang ditunjukkan oleh Badrul Bakhtiar di Sukan C tahun lalu. Jaringannya telah memberikan emas kepada pasukan Malaysia. Sabri Marabu diatasi dan kemudiannya sepakan percuma diberikan kepada Titim. Pasukan yang ketika ini di tangga yang keempat. Satu mata di belakang Terengganu. Dan juga 4 mata di belakang penalu Liga iaitu Kelantan. Fikri turun ke bawah untuk membantu Badrul Bakhtiar. Faizal Abu Bakar. Hamidan. Dan itu pula adalah Safi Al-Fatah. Simple football yang cuba ditunjukkan oleh pasukan Kedah ketika ini. Aminuddin, Fikri. Badrul cuba membuka permainan di seberang sana. Namun begitu, gerakan counter attack yang dilancarkan. Rohelmi sudah pun menanti. Nampak seolah-olah Kedah yang lebih gembira bermain di Kuala Terengganu ketika ini. Tak dapat menyusahkan diri dengan begitu cepat sekali. Ya, kita dapat saksikan juga pergerakan ataupun lebih kepada pasukan Kedah yang merancang bahagian tengah. Seolah-olah seperti pasukan Titim menunggu untuk membuat serangan-serangan balas. Tapi ketika ini saya dapat rasakan bahawa pasukan Kedah sudah tentu ingin mencari gol awal. Ketika ini yang kalau kita lihat bahawa hanya Fazli Syahari saja yang diletakkan di atas tu. Sementara di belakangnya iaitu Khairul Izwan. Agak jauh begitu dengan Zairul Anwar Zalani. Hamidan dipersalahkan menolak terlebih dahulu. Syahril Faizal, iaitu bekas pemain Kedah sendiri.
Zairo. Hantaran jauh yang pertama yang dapat dilakukan dan terus menyebabkan Sabri Mahabu melakukan sedikit kesilapan. Tandukannya sebenarnya mencari Helmi Aliza, tetapi jauh tersasar dan seterusnya sepakan penjuru yang pertama kepada T-Team. Patrick naik ke atas kerana dia adalah merupakan pemain pertahanan tinggi lampai. Jadi dua pemain inilah yang akan menjadi tumpuan di hadapan pintu gol Helmi Aliza. Bahaya. Hamidan berjaya menyekat Boyan Patrick. Dami yang dilakukan oleh Faizal Abu Bakar. Counter attack dari pasukan Kedah. Membuka permainan kepada Fikri. Bahaya corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua pemain. Akhirnya Fazli Alias yang mendapat advantage itu dari Yusuf Makarim antara Fikri dan juga Fazli sebentar tadi. Damai Rabi pula. Ya, usaha yang cuba melepaskan diri oleh Fikri tadi sebentar tadi cuba dihalang oleh Fazli, dan tindakan itu bagi saya ada tindakan yang tepat kerana bola pun sudah off ball dari kedudukan Fikri tadi. Terlalu cepat dari Tunggal Sebulah. Tunggal Sebulah dia dibawa ke sebelah kanan. Kebiasaannya dia di bahagian tengah bersama-sama dengan Zairo. Jadi ini juga pada saya lah, saya melihat bahawa satu tanggungjawab yang baru kepada Tunggal Sebulah. Aminuddin tampanan yang baik. Kosong, tak dikawal. Safi. Fazli bekas pemain pertahanan kebangsaan, tenang untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Badul Bakhtiar lebih banyak menerima bola jika berbandingkan dengan Zairo. Dadaan yang baik dari Hamidan mencari Safi. Oh, cantik pergerakan yang ditunjukkan oleh dua pemain import pasukan Kedah ini selepas mereka menggugurkan pemain import dari Brazil. Kawalan bola yang baik dari Safi. Sekali lagi mendatangkan masalah pada barisan pertahanan. Faizal Abu Bakar pada saya perlu lebih sedikit agresif untuk menerima bola itu. Ya, cantik pergerakan yang dilakukan oleh Safi sebentar tadi. Kita dapat lihat bahawa bila dia dalam kedudukan seorang, dia cuba menghantar bola ke dalam gol. Bagi saya itu antaran ada dua pilihan tu, sama ada try ataupun mendapat sentuhan daripada pada pasukan Kedah. Sepakan penjuru yang diambil oleh Badrul. Kembali semula kepada Badrul Bakhtiar. Tampanan yang baik. Dia pernah menjaringkan gol yang cantik di sini ketika menentang pasukan Terengganu. Satu lagi sepakan penjuru dalam masa 30 saat yang dimiliki oleh pasukan Kedah. Satu gol di sini cukup penting, cukup besar artinya kepada pasukan Kedah ini. Nanti saya umumkan bila kali terakhir mereka muncul sebagai juara dalam saingan Piala FA. Kerana Kedah pernah mencipta sejarah 2 tahun berturut-turut layak ke final dan juga muncul sebagai juara, iaitu 2007-2008 dengan kali yang pertama ketika mereka mengalahkan pasukan Sarawak 1-0 pada tahun 1996. Dibiarkan saja oleh Badrul dan juga Tunggal Sebulah. Kita nampak lihat perbezaan dengan apabila Badrul mendapat bola dan kemudiannya dia melepaskan Safi di atas ya. Ya, kita nampak, terus kita nampak pergerakan Kedah pada barisan tengah agak penuh ataupun agak banyak melakukan pergerakan. Saya pasti tactical yang dibuat oleh Coach Wan Jamak ni pada ketika ini 10 minit yang terawal ini nampaknya berhasil apabila kita dapat lihat pergerakan Badrul yang banyak menerima bola, pergerakan Safi dan Hamidan yang banyak menerima bola boleh menggugat ke pertahanan pasukan T-Team. Safi diasak oleh Hasbullah Awang. Namun dia cukup popular di Malaysia. Helmi Aliza belum lagi diuji oleh Fazli Syari dan rakan-rakan yang lain.
Perlawanan tanpa jaringan di Alustar tempoh hari. Dikatakan hanya berpunca daripada ketumpulan barisan hadapan kedua-dua pasukan. Jadi mereka tidak boleh lagi melakukan kesilapan yang sama. Setengah peluang sekalipun, mereka perlu menghasilkan percubaan ataupun jaringan. Zairo, kapten pada musim ini. Dead ball specialist. Hasbullah. Oh, jauh. Tapi Mujur Sharif Faizal cepat juga untuk nampan bola itu. Pahang yang dikalahkan oleh pasukan T-Team sebelum ini, sebelum ke suku akhir. Teguh Hasbullah. Dua pemain Kedah bergabung tenaga untuk membantu menyekat kemarahan Teguh Hasbullah tadi. Ya, cantik pergerakan Hasbullah dan Fazli yang membuat gerakan Sharif Faizal. Sharif Faizal. Dan gerakan 1-2 yang menghasilkan percubaan yang boleh Teguh Hasbullah membuat hantaran. Hamidan. Gerak ini terpaksa menanti untuk rakan-rakan yang lain membantu. Safi yang membantu. Cantik pergerakan dari Safi, nampak lembut. Pemain yang mempunyai kerakyatan Morocco dan juga Perancis. Ya, kali terakhir dia beraksi dengan sebuah klub di Bahrain. Kesilapan yang sedikit dilakukan oleh Aminuddin. Terpedaya dia di tengah, tapi Mujur Fikri juga cepat untuk menutup ruang. Dan cuba mencari rakan. Lepas Faizal. Kembali semula kepada Faizal Abu Bakar. Malam ini kita tak nampak orang lama kita yang digelar sebagai apa? Ryan Giggs. Rusdi Talib. Bagi pasukan T-Team. Walaupun Rusdi Talib tersenarai keseluruhannya dalam pasukan T-Team ini. Masih lagi 0-0 selepas 13 minit. Lontaran ke dalam di seberang sana untuk pasukan Kedah yang setakat ini jelas bahawa mereka turun dengan satu sikap yang cukup positif. Sementara kita sedang memerhatikan pula bagaimana T-Team pada awal permainan agak struggle. Tak begitu tersusun corak permainan mereka. Ya, hampir 15 minit kita dapat saksikan di sini bahawa pasukan Kedah masih lagi memberi tekanan kepada pasukan T-Team. Mana kita dapat lihat sekarang ini mereka menguasai bahagian tengah dan banyak pergerakan-pergerakan telah menghala ke dalam pertahanan T-Team ini yang sebenarnya mengganggu rentak pasukan T-Team untuk melakukan serangan. Badrul. Sudah begitu ramai sekali pemain-pemain di hadapan ataupun di kawasan tengah. Kembali kepada Badrul Bakhtiar. Juga lambat untuk menolak. Diasak oleh Hasbullah. Fazliata. Aminuddin. Azmizi. Saif. Kawalan bola mereka lebih besar jika dibandingkan dengan penguasaan tuan rumah. Ya, kita dapat lihatkan pergerakan mereka hari ini pasukan Kedah nampak menguasai banyak bola. Sebenarnya bila pada saya, pandangan saya, bila satu pasukan apabila banyak menguasai bola, jadi kelebihan memihak kepada mereka untuk melakukan serangan, banyak serangan. Kali tugas Helmi Aliza adalah melakukan clearance dengan tendangan. Fikri. Fikri tidak berani untuk naik ke atas ataupun mengatasi Teguh Hasbullah. Fazli Alias lebih pantas dari Faizal Abu Bakar. Fazli Syahri terlepas sedikit. Yang meninggalkan Selangor.
Corak permainan begini kebiasaannya mengundang resah penyokong-penyokong tempatan, Mawi. Ya, kita dapat lihat yang seperti serangan-serangan balas yang cepat belum ada lagi. Cuma kita dapat lihat penguasaan saja ketika ini. So menantikan gerakan-gerakan yang bahaya, saya rasa masih ada belum lagi. Cuma masih banyak lagi penguasaan bola dan gerakan-gerakan ni masih lagi belum kita belum nampak lagi. Okay. Bakri gugup sedikit apabila berdepan dengan Boyan Patrick, tetapi sekurang-kurangnya dia menyekat Patrick daripada melakukan clearance jauh. Dan beberapa kali ditegur oleh Wan Jamal Hassan yang mahukan pemain muda itu terus bermain dengan penuh keyakinan. Sabri Abu cross tinggi, tak ada pemain Kedah dalam kawasan penalti sebentar tadi. Hamidan Safi lagi sekali penguasaan bagi pasukan Kedah. Safi. Ini adalah Kedah yang berbeza daripada apa yang kita saksikan pada awal musim. Boyan Patrick berjaya mencuri bola dari kaki Faizal Abu Bakar. Zairo cuba mencari pilihan yang lain, iaitu dengan melakukan hantaran pendek. Tetapi masih lagi pada pandangan saya tak cukup bahaya. Namun begitu, satu rembatan yang cukup baik dapat dilakukan oleh Faiz Subri, juga bekas pemain pasukan Perlis yang ingin bersama dengan Yunus Salif. Ya. Percubaan tempat yang pertama, Wih. Ya, kita dapat lihat setelah hampir 17 minit akhirnya baru pasukan Terengganu membuat satu percubaan yang tepat. Ini pun dihasilkan oleh Faiz sendiri, mana saya dapat rasakan bahawa beliau mempunyai masa di hadapannya yang tidak dikawal. Jadi dia cuba melakukan sepakan tu, tapi bagi saya sepakan tu seperti seolah-olah tidak mencukupi kekuatannya. Sepakan penjuru yang kedua sebentar tadi. Ya, kalau kita lihat satu lagi percubaan yang berani dilakukan oleh Fazli Syahri. Dia dah jaringkan gol menerusi satu aksi akrobatiknya sebelum ini. Jadi nak cuba lagi. Ya, cuma keadaannya tidak berapa sesuai ketika di tempat itu. Kat situ tak betul. Ya. Walaupun mungkin dia tidak sepantas satu ketika dahulu, tapi sekali lagi lah dengan ketandusan untuk mencari penyerang-penyerang yang berbisa dalam bola sepak negara ini, Fazli Syahri digunakan dengan harapan pengalamannya itu boleh membantu. Kali ini giliran Titim menguasai permainan. Syarif Faizal, Zairo, ke tengah itu sedikit bahaya, tapi Hasbullah berjaya mengawal baik. Fazli Syahri, Syarif Faizal, kuat, terlalu kuat. Idea baik. Ya, idea ada, pergerakan ada, cuma betul hantaran tu terlalu kuat. Sepatutnya kalau beliau merasakan pada saya bila sesuatu pasukan ataupun tim yang dah sampai ke area attacking D tu, sepatutnya tidak berlaku hantaran begitu, sebab bagi saya sia-sia dan pergerakan tu sayang, boleh menghasilkan kurang-kurangnya hantaran lintang. Advantage sekarang ini dimiliki oleh Saim Dabi yang telah menghasilkan gol yang pertama di Pasir Gudang. Dalam pada itu Boyan Patrick mengalami kecederaan, permainan terpaksa dihentikan. Perhatian segera diberikan kepada Patrick oleh Yusuf Makarim.
Sementara Kelantan pula semakin melebarkan kedudukan mengatasi KL SPFC setakat ini dengan 1-0. Jadi secara agregatnya 4-0 Dawi. Oh, berdarah. Yang ini kena. Yang ini terus kena berikan rawatan segera. Ya, kerana pelanggaran di udara itu. Ya, pelanggaran tu selalunya apabila berlaku di bahagian muka ni adalah satu perkara yang sensitif. Ya, bila dapat sentuhan atau pelanggaran pasti akan boleh mendatangkan kecederaan. Yang amat berhormat Amati Besar Terengganu dan juga Eksekutif Kedah FA Datuk Dr. Hamdan Khalib. Wow, ini dia insidennya. Kita dapat lihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh penyerang yang apabila sampai ke Kuala Terengganu ini menghadapi masalah bahasa. Pemain yang berusia 28 tahun yang berasal dari Bosnia. Masih lagi single. Dia sebelum ini beraksi dengan pasukan Novi Pazar di Serbia. Dan juga pasukan Luka Bandia di Bosnia. Pada tahun 2009 hingga tahun 2011 dia bermain di sana. Jadi 10 orang pemain ketika ini bagi pasukan T-Team. Sabri belum lagi berpeluang untuk naik ke atas membuat overlapping. Satu hantaran yang sukar untuk Faizal Abu Bakar dari Safi. Saim Dabi telah mendapatkan satu gol yang cukup besar dan juga penting kepada mereka dalam usaha untuk melayakkan diri ke semifinal. Kejutan boleh berlaku dalam perlawanan keramati seperti ini. Lions dan juga Terengganu masih lagi terikat tanpa jaringan dengan permainan yang berbaki 15 minit yang terakhir kerana bermula lebih awal di sana. Ya, nampaknya masih lagi kedudukan itu memberi selesa kepada pasukan Terengganu. Ya, sekiranya Lion 12 tidak dapat menjaringkan gol, so sekurang-kurangnya Terengganu masih dalam keadaan selesa. Ya. Bukan untuk T-Team. Oh, sekarang ini Yunus Salif telah mengarahkan pemain simpanannya untuk membuat warming up sambil menanti apakah kedudukan terbaru mengenai Boyan Patrick, sama ada boleh meneruskan permainan ataupun tidak. Badrul. Sabri Marabu lambat sedikit untuk membaca pergerakan yang dimulakan oleh Badrul Bakhtiar. Ya, Ji, bercakap pasal Boyan Patrick tadi sebentar tadi tu. Dia masuk. Saya rasa hari ini dia punya pergerakannya begitu banyak, Ji, sebab dia kena mengikut pergerakan Hamdan, yang di mana saya tengok tadi berlakunya pelanggaran tu di kawasan tengah, bermakna dia terpaksa naik sehingga ke bahagian tengah. Haji Abdul Rahman Ibrahim pun datang untuk memberikan sokongan kepada perlawanan ini, sambil saya percaya adalah misi untuk meninjau kepada kedua pasukan. Dalam hari itu sepakan percuma diberikan. Kad kuning dilayangkan kepada siapa? Helmi ataupun kepada Azmizi Azmi. Khairul Helmi Johari mungkin yang dilayangkan kad kuning oleh Yusuf Makarim tadi. Selepas 24 minit mereka bermain, akhirnya satu kad kuning yang dilayangkan. So, sepakan percuma yang pertama, Ji, yang dapat untuk pasukan T-Team, dan kita mengharapkan sesuatu jaringan ataupun Zairul akan membuat sesuatu untuk pasukannya. Zairul, peluang yang pertama untuk dirinya. Cubaan leret yang dapat disekat oleh Khairul Helmi. T-Team selepas ini akan berdepan dengan Lions 12 di Jalan Besar, manakala Kedah pula menanti kunjungan Perak di Alostar. Boyan Patrick sudah masuk meneruskan permainan. Kembali 11 lawan 11 dari Safi. Lapangan tinggi, Samsuri Mustafa. Tangkapan yang baik.
bekas penjaga gol kebangsaan itu. Ya, percubaan oleh buat dari Safi. Dia tahu apabila berada, seperti saya cakap tadi, apabila berada di bahagian tepi, masuk kawasan attacking third, itulah salah satu cara, iaitu menghantar bola lintang kepada penyerang. Dan sayangnya Samsudin sebenarnya dah bersedia dari awal. Azmi Ziazmi sebenarnya pengesahan menerima kad kuning dari Yusof Makarim. Offside kali yang kedua untuk pasukan Kedah. Sebelum ini Hamidan, kali ini Faizal Abu Bakar pula. Ya, saya rasa pasukan tim juga harus berhati-hati ya, apabila mereka merancang sesuatu untuk melakukan offside ni. Keadaan tu agak seperti membahayakan pada pasukan sendiri. Sebenarnya kedudukan itu 50-50. Ya. Lagi sekali kita lihat larian yang bijak dilakukan dari belakang oleh Faizal. Ya, sekali lagi cuma keadaan bola tu mungkin agak laju dan Faizal terlalu awal. Tapi seperti saya cakap tadi, bahawa taktik ataupun cara untuk melakukan offside ni pada ketika ini, saya rasa dengan keadaan Kedah yang banyak menguasai bola, boleh mengundang bahaya tu, Ji. 2-0 Sam Dabi sedang mengatasi Johor FC. Jadi bermakna Johor FC perlu cari jumlah jaringan yang lebih besar lagi. Kerana 2 gol itu memang dah padu, dah padat, dah mantap untuk pasukan Sam Dabi mencari tempat ke semifinal. Safi pergerakan yang baik, tapi crossingnya yang mengecewakan. Kuas bola. Memang pada malam ini dia nampak tak begitu comfortable lah pada pandangan saya di sebelah tepi ini. Adik kepada bekas kapten pasukan negara dan juga Olimpik, iaitu Tengku Azman, yang memilih untuk menjadi jurulatih kepada Akademi Bola Sepak Redami. Sedangkan dia masih lagi ada boleh memberikan sumbangan kalau dilihatkan kepada perwatakan dan juga cara beliau bermain. Dalam pada itu percubaan yang dilakukan oleh Khairul Izwan sekali lagi tidak menepati sasaran. Satu saja percubaan dari jarak jauh yang dilakukan setakat ini oleh pasukan T-Team yang muntah dari tangkapan Helmi Aliza, dilakukan oleh Faiz Subri. Hamidan. Masih lagi Hamidan untuk Fikri. Ruang yang agak luas untuk Fikri. Cuba mengatasi Tengku Hasbullah. Tak tenang dalam ketika itu, Wi. Kalau dapat kita lihat bahawa sebenarnya dia nak cepat untuk melakukan cross. Dia tak mahu pegang bola itu lebih lama lagi. Ya, usahanya pada mulanya agak baik. Tetapi sayangnya kerana di situ masih lagi belum boleh melakukan hantaran. Bagi saya, dia masih lagi dengan kekuatan yang ada pada dia, dia masih lagi boleh sampai ke touchline sebenarnya tu. Okey. Sepakan percuma diberikan. Fazli Syari dipersalahkan oleh Yusuf Karim. Kedah menerusi beberapa permainan bola sepak mereka. Allahyarham Datuk Ahmad Basir Akil sudah berjaya melengkapkan kemenangan-kemenangan dalam saingan bola sepak tempatan ini. Mungkin Liga Super lagi belum jadi milik mereka setakat inilah. Kalau tahun 2007-2008 memang mereka berjaya memenanginya menerusi sentuhan Azraiko. Tapi hendak saya masukkan bahawa selepas itu kemerosotan yang berlaku dan kini mereka cuba menumpukan perhatian kepada pertandingan kalah mati negara yang mula diperkenalkan pada tahun 1990. Pertukaran akan dilakukan oleh Yunus Alif. Awal Dawi nak lakukan pertukaran, mungkin pertukaran taktik. Ya, saya pasti juga seperti yang kita maklum tadi. Dalam pada itu Khairul Izwan berjaya melakukan tandukan, tetapi terus kembali dalam peluang yang terbaik. Khairul Izwan tandukannya. Oh, cantik hantaran yang dilakukan oleh Faiz saya sebentar tadi, bahawa hantaran bola
tepat kepada Khairul Izzuan, tapi sayangnya keadaan Khairul Izzuan yang agak ke belakang dan space untuk menanduk bola sebelah depan tu, sepatutnya bagi saya kalau Khairul Izzuan dapat pergi kepada bola tu dan mengambil bola tu di atas sedikit, attack bola tu mungkin boleh menghasilkan gol. Mungkin itu juga adalah sumbangan terakhir beliau, kerana saya lihat bahawa dia akan dikeluarkan dan akan dibawa masuk sebentar lagi adalah Azrul Hazran. Tengok bola, tengok bola. Tapi dia perlu menumpukan perhatian kepada permainan ketika ini. Faizal bijak untuk mencuri semula bola. Yusuf Ali, penolong jurulatih, tak senang duduk di sebelah tepi, merhatikan bagaimana anak-anak buahnya sekarang ini bertahan. Safi, cross yang terlalu jauh untuk Fikri ataupun untuk pemain-pemain yang lain. Khairul Izzuan. Kita lihat itu penting dari Fazliata sebentar tadi, bagaimana dia dapat sempat juga menyentuh bola, tapi serangan yang dilancarkan, gerakan solo yang cuba dilakukan oleh Faiz Subri. Gerakan Faiz dihalang oleh dua pemain je. Nampak ketika ini dia hanya melakukan pergerakan tu asal usaha dia yang cuba melakukan pergerakan sendiri tanpa dibantu. Okey, kali yang ketiga offside untuk pasukan Kedah dan Khairul Izzuan melangkah lemah kerana hanya dapat memberikan sumbangan 31 minit saja. Pemain yang berasal dari Berserah ini yang digantikan oleh Azrul Hazran Amiluddin Baki, pemain yang berasal dari Telemong, Kota Terengganu. Dia akan memberikan perubahan kepada taktikal, tidak juga kerana dia ke seberang sana. Jadi Faiz Subri dibawa masuk ke tengah. Itu yang dapat saya perhatikan ketika ini lebih. Ya, pasti tadi perubahan pemain ini adalah disebabkan, saya rasakan sebab pasukan tim ketika ini bahagian pergerakan penyerang tak berapa banyak bergerak, tidak terjadi. Dan saya pasti masukan ini sebenarnya membawa kepada Faiz bahagian serangan untuk melakukan banyak percubaan. Sentuhan yang pertama, satu cross yang baik, terus kedakapan Helmi Aliza. Ya, saya setuju, cross yang baik. Seperti saya cakap tadi, apabila kita dah sampai ke bahagian touchline tu, antara nama penting dan bola itu cuma mungkin terlalu ke dalam sikit untuk menjaga gol. Faizal, bola sudah pun keluar. Dia berjaya untuk mengatasi Boyan Patrick. Kosong-kosong kedudukannya ketika ini. Kita lihat Faizal berusaha keras untuk menyelamatkan bola. Kemasukan tenaga baru seperti ini pastinya diharapkan untuk memberikan impak yang lebih besar kerana tenaga yang baru dan juga mendapat arahan taktikal yang lebih berkesan selepas melihat kebincangan yang telah terjadi sebelum ini. Saif, Badrul kurang cermat dalam usaha dia melebarkan permainan, menukar daripada kawasan yang terlalu ramai di sana kepada kawasan yang kosong. Bola sudah pun keluar. Agak payah juga dari Fazliata tadi. Sebenarnya kalau Faiz lebih awal tadi melakukan usaha begitu, sebenarnya pasti dia mendapat bola tu, ya, mengasak tu. Cuma Fazliata lebih ada touch sentuhan pada kaki dia kan. Jadi kalau lebih awal tadi pasti Faiz boleh dapat bola tu. Okey, Terengganu masih lagi dengan tanpa jaringan. Agregatnya 1-0. Kerana permainan bakal ditamatkan lebih kurang dalam 5 ataupun 7 minit saja lagi. Lontaran ke dalam pada Kedah.
Kedah yang menduduki tangga yang ke-12, zon bahaya. Hanya ada dua kemenangan daripada 5 perlawanan yang lalu. Kemenangan yang cukup besar artinya apabila mereka menumpaskan Selangor dengan 1-0. Tapi sebelum ini dalam saingan liga mereka dikejutkan oleh Negeri Sembilan 2-1. Yang baru masuk, Abdul Hazran Amiluddin Baki cuba untuk mengatasi Adi Gun. Nak menjolokkan untuk Sabri Mahabu di seberang sana, yang bermain back kiri, defensive midfielder dan juga back kanan sepanjang musim ini. Sepakan percuma diberikan kepada Titim pada sudut yang cukup interesting selepas Khairul Helmi Johari dipersalahkan. Ya, saya pasti Ji, selain daripada permainan 90 minit di atas padang, dan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan jaringan, dan saya pasti kesempatan ini boleh dilakukan oleh Zairo kerana kita dapat lihat rekod-rekod dia untuk menjaga gol ketika ini. Antara dia adalah 4 ke 5 gol adalah hasil daripada dead ball. So saya rasa ini adalah peluang untuk dia untuk mencipta lagi gol. Eva Awana menjadikan gol yang cantik dari sudut ini ketika menentang Persibaya. Apakah mampu diulangi? Dituruti oleh Zairo Alwan Zalani. Oh, memang ditujukan tepat ke near post. Offside ataupun apa yang berlaku. Tapi memang tepat rembatan yang dilakukan oleh Zairo sebentar tadi, Mawi, kerana cantik tepat yang ditujukan, iaitu di sebelah tepi Helmi. Ya, sepakan tu cantik. Kita dapat lihat teknik dia untuk melakukan sepakan tu. Tak ada banyak step, hanya satu step. Tapi bagi saya, kemungkinan bahagian near post tu, mungkin sudut tu Helmi dah dapat lihat. Baca. Ya, kalau dia pergi hantar ke post tu, pasti boleh mendatangkan gol. Nampak kemasukan Azrul Hazran telah memberikan lebih tenaga di seberang sana, kerana ketika ini Titi menumpukan perhatian menerusi serangan Azrul Hazran dan juga posisi Sabri Manabu. Ya, sekarang betul banyak pergerakan, dah banyak pergerakan di sebelah kiri, di sebelah Azrul, dan kita dapat lihat banyak hantaran-hantaran dah mula bagi dekat dia untuk membuat pergerakan di sebelah kiri, dan Faiz ketika ini ketika ini menunggu di dalam gol, di dalam kawasan pertahanan, kerana dia pasti apabila Azrul dapat bola pergerakan di sebelah kiri, pasti ada banyak hantaran-hantaran dibuat. Zairo akan mengambil sepakan ini. Fazli dan juga Patrick tidak naik ke atas, hanya membiarkan saja pemain-pemain outfield masuk dalam kawasan penalti. Bola dikeluarkan, counter attack dilancarkan dari Badrul, bijak untuk mendapatkan Faizal Abu Bakar. Faizal perlu yakin untuk mengatasi Patrick. Hilang bola. Khairul Helmi, lompatannya taklah cantik, tapi yang penting dapat untuk memenangi bola tinggi itu. Safi, cantik hantaran ini. Fikri, cross, dua pemain terlepas. Bahaya hantaran lintang seperti itu. Ya, Hamidan pun tak berjaya untuk melakukan sentuhan. Ya, cantik hantaran Fikri yang dilakukan oleh Fikri sebentar tadi. Ya, hantaran dia terlepas. Dua pemain Kedah tadi ada percubaan, tetapi sayangnya keadaan bola tu bagi saya mungkin terlalu tinggi. Kalau Fikri ambil sepak tu rendah sikit ataupun bola draft di bawah, saya rasa boleh ada sentuhan di situ. Agregat di Pasir Gudang, jangan lupa, adalah 5-2 ketika ini. Hantaran jauh dari Badrul Bakhtiar tadi,
Memang cantik. Kerana tepat dapat kepada Faizal. Cuma Faizal saja bila berdepan dengan Patrick Chun dan macam fobia, dah tak tahu apa yang perlu dilakukan. Faizal kalah dari segi fizikal tadi sebenarnya. Fizikal dan juga mental. Fizikal dan mental je. Antaran cantik juga oleh Badrul sebentar tadi. Seolah-olah seperti dia dah tahu pergerakan Faizal yang boleh lepas pada pertahanan T-Team tadi. Safi offside. Hamidan. Leka Hamidan sebenarnya. Dia tak bergerak. Kita dapat lihat pemain import pasukan Kedah ini menggeleng-geleng kepala kerana melihatkan kepada Hamidan dipersalahkan daripada posisi offside. Dari Faizal tidak offside. Tapi Fikri bertindak bijak, bertahan supaya dia tidak tewas dalam kedudukan seperti itu. Kuas bola gerakan oleh Hairul Helmi. Hamidan, pemain berasal dari Ghana. Hazran. Ahmad Aminuddin. Tarannya baik tapi tak sampai kepada Hamidan. Selepas berusaha keras untuk memenangi bola di kawasan tengah. Zairo. Hazran. Hanya Fazli Syahri saja dalam kawasan penalti. Tak cukup pemain bagi pasukan T-Team. Di situ saya lihat bahawa kekurangan kepada pasukan Yunus Salif ini. Tapi Syaril Faizal, satu cross yang baik. Hazran tolak semula ke belakang tapi dikeluarkan oleh Fazliata. Ya Ji, dua antara bintang sekaligus dalam keadaan yang tak jauh beza dia. Selepas serangan sebelah kiri, kemudian datang lagi serangan sebelah kanan. Tapi masih lagi bahagian tengah ataupun bahagian penyerang tengah ni tak dapat lagi mengidu peluang antara tersebut. Saya lihat crossing dari Hazran dan juga Syaril Faizal yang nampak lebih efektif jika dibandingkan dengan Tunku Hasbullah yang berada di sebelah sayap ini. Fazliata cuba mengadu kepada Yusuf Makarim, tapi tidak ada ihsan untuk Fazliata. Tebakan percuma. Kali ini Patrick naik ke atas. Begitu juga dengan Hasbullah. Antara pemain tinggi yang berpotensi untuk menerima hantaran ini. Sekali pandang memang mencari sudut atas. Tapi cuma kedudukan ni, jarak ni mungkin terlampau jauh di 35 meter ni bagi saya sesuai untuk dibuat set piece sebentar tadi sebenarnya. Ya, betul. Ya. Mencari rakan di hadapan pintu gol terutamanya. Hamidan. Kurang kreatif malam ini barisan tengah T-Team. Mereka jelas sebenarnya dibayangi oleh Safi dan juga Badrul Bakhtiar. Asmizi. Pendek hantaran dari Badul. Bahaya sebenarnya. Safi. 2 minit. Masa tambahan diberikan kepada permainan. Larian baik dari Hamidan. Peluang untuk Hamidan. Dia turning ke belakang tapi mengharapkan bahawa ada rakan yang melakukan follow up. Tidak ada siapa. Dan kini Fazli Syahri pula. Itu yang tidak mahu dilihat sebenarnya oleh penyokong-penyokong T-Team.
Fazli dah pegang bola itu baik, tapi salah faham dengan Tengku Hasbullah. Safi. Tolakannya agak sukar untuk Hamidan. Marah Wan Jamak. Okey, yang pertama anda komen tentang pergerakan Fazli Syahri dan juga Tengku Hasbullah. Ya, pergerakan Fazli sebentar tadi dengan Tengku Hasbullah bagi saya sebenarnya lah. Sepatutnya Fazli terus meneruskan hantaran ke depan. Ke depan, bukan ke belakang. Ya, ke belakang. Sebab kerana Tengku Hasbullah dah buat larian tu menuju ke hadapan. So sebenarnya bila keadaan, seperti yang saya cakap tadi, bila keadaan masuk dalam kawasan attacking third tu sebenarnya pergerakan bola semua tu biar dibuat di hadapan. Di hadapan, ya. Seperti gini. Okey. Dan bagaimana pula antara Hamidan dengan Abdul Fattah Aftah Safi tadi? Ya, Safi sebenarnya cuba mengharapkan Hamidan membuat sentuhan bola itu sebentar tadi. Tapi bagi saya keadaan tu terlampau dekat sebenarnya di antara kawasan di box tu dengan gol. Jadi pada saya kalau begitu sebenarnya Safi boleh melakukan ataupun membuat satu rebatan sebentar tadi. Okey, saya rasa itulah pergerakan-pergerakan terakhir di separuh masa yang pertama yang sebenarnya sekali ya, kalau nak dikatakan extraordinary pun tak juga, kerana kedua-dua pasukan menghadapi kebuntuan sekali lagi untuk mendapatkan jaringan dengan Lions 12 dan juga Terengganu. Bakal berkesudahan dengan 0-0 di sana untuk Terengganu layak ke semifinal. Sementara di sini pula iaitu di Kuala Terengganu antara T-Team dan juga pasukan Kedah juga terikat tanpa jaringan. Jumpa lagi selepas ini bersama dengan Akhbar Syahri dan juga rakan-rakan yang lain di studio. Juga akan beraksi separuh masa yang kedua sebentar lagi. Saya percaya Asmawi, T-Team perlu menukar gear permainan ini. Ya, sudah pasti Tuan Haji, sebab kita dapat lihat pada separuh masa pertama tadi pergerakan mereka agak lemah dan tak berapa laju seperti yang sebelum-sebelum ini mereka main. Dan saya pasti kesempatan ini mereka harus ambil memenangkan pasukan Kedah. Pada saya pada separuh masa pertama ini banyak menguasai di bahagian tengah. Pertukaran kedua yang akan berlaku di sini apabila Badrul Hisani masuk untuk menggantikan Tengku Hasbullah Raja Hassan, yang memang saya jangkakan bahawa tidak akan meneruskan permainan sehingga 90 minit kerana beliau agak sukar untuk mengatasi Fazrata Taib maupun Fikri Isa maupun kepada mengatasi Khairul Helmi Johari yang berada di sebelah tepi sebentar tadi. Jadi Badrul Hisani satu lagi tenaga baru, pemain yang berasal juga dari Berserah, perlu memberikan tenaga dan juga pilihan yang lebih besar lagi kepada pasukan T-Team ketika melancarkan serangan. Bermakna kedua pemain sayap yang diturunkan oleh Yunus Salif ketika ini adalah pemain sayap yang masih lagi bertenaga selepas kemasukan Azrul Hazran Amiluddin Baki di lewat separuh masa yang pertama sebentar tadi. Yusof Karim menanti waktu yang baik untuk memulakan permainan dengan Zairo Zalani terus melancarkan serangan mencari Azrul Hazran, tak sampai. Sabri Abu, Hamidan, Badrul Bakhtiar, body serve yang baik dari Badrul dan kemudiannya dihalang oleh Hazran. Sepakan percuma diberikan. Memang jauh dari pintu gol, tetapi kalau Bad mampu untuk menghantar bola ini dengan baik dalam kawasan penalti, boleh disempurnakan. Sentuhan pertama dari Badrul Hisani, musim kedua bersama dengan pasukan T-Team. Daripada lenggok permainan ketika ini seolah-olah
kedua pasukan dia bersedia untuk menghadapi masa tambahan. Ya, permainan agak macam berhati-hati sedikit sebab kita tahu berhati-hati banyak. Berhati-hati sebab kita dapat lihat gerakan masih lagi perlahan. Serangan-serangan pun tak begitu banyak yang boleh menghasilkan gol. Banyak antara-antara yang tersekat. Dan saya pasti apabila Coach Yuna Alif ini membuat satu pertukaran ini, pasti tim juga memerlukan serangan-serangan di sebelah kiri dan kanan lebih banyak. Fazli Alias tenang mengawal barisan pertahanan malam ini. Cross jauh ke seberang sana. Fikri, bahaya. Sepakan percuma. Ini kedudukan yang agak, kata orang tu, dinanti-nantikan oleh Zairo. Kerana kesilapan sedikit dari Fikri. Terus Wan Jamak mengarahkan pemain simpanan untuk melakukan warming up. Ya, sudah pasti kesalahan ini diberikan kepada Fikri yang hanya kerana tiada sebarang tekanan apapun, tiada orang cuba membuat challenge pada dia, tapi kesilapan sendiri akhirnya. Dan ini peluang sebenarnya untuk Zairo sekali lagi mencipta jaringan menggunakan kepakaran ataupun skill yang ada pada dia. Dan kita saksikan macam mana satu jarak, satu posisi untuk Zairo. Wah, terkena tiang. Dengan Helmi Aliza sudah pun tertewas. Jelas tertewas. Badrul Hisani sekarang. Tidak ada follow up daripada pemain-pemain T-Team. Tetapi itu merupakan satu wake up call. Dengan Zairo satu step sekali lagi, Wi. Ya, satu step seperti kita lihat tadi. Sayang bola terkena tiang gol. Dan tapi sayangnya follow up tak dilakukan sebab kita dapat lihat bahawa mereka seolah-olah tak bersedia dan mengharapkan Zairo melakukan jaringan tu. Anak Jati Kijal di Kemaman yang hampir-hampir saja dapat menjadikan gol pembukaan pada perlawanan malam ini. Sayang bakatnya tak dapat diketengahkan di peringkat antarabangsa. Seketika dia dengan pasukan remaja kebangsaan, seketika dengan pasukan senior. Tapi selepas itu jelas tak ada tempat untuk beliau. Seorang pemain yang cukup berpotensi, Zairo Anwar Zalani. Saif terlepas. Safir Fatah, maaf saya. Depan. Depan. Badrul diasak seperti tadi oleh Hasbullah Awang. Badrul Hisani naik ke atas kali ini. Syahril Faizal membuat overlapping di sebelah tepi, tak sampai kepada Fazli Syari kerana berjaya dipintas terlebih dahulu oleh Zairo. Sekolah dipersalahkan. Tapi kalau jaringan mampu dihasilkan oleh Zairo tadi, memang saya rasa Kedah juga akan berasa tekanan di situ. Ya, jika berlaku tadi sebentar tadi jaringan itu, saya pasti jaringan itu merupakan salah satu jaringan untuk kemenangan dan pasti perubahan permainan pun juga akan berlaku. Kita lihat apabila bola itu terkena tiang, sepatutnya melurulah 2-3 pemain. Kerana masing-masing macam dah confident bahawa memang gol lah. Akan bergegarlah jaring menerusi percubaan dari Zairo tadi. Oh, berdarah lagi Boyan Patrick. Selepas ini Yunus Salif perlu berhati-hati untuk melakukan pertukaran. Kalaulah Boyan Patrick dapat meneruskan permainan, bermakna T-Team akan sedikit pincang untuk menghadapi masa tambahan. Kalaulah juga masuk ke masa tambahan. Ketika ini sedang dipersiapkan adalah Muhammad Syazwan
juga dari skuad Piala Presiden. Saya percaya pemain yang akan dikeluarkan adalah Fikri Isa. Sementara bagi pasukan T-Team pula Hasan Basri, Rizwan, pemain yang berasal dari Marang, sedang bersedia juga kalau Boyan Patrick tidak boleh meneruskan permainan. Yunus Saleh pun risau juga keadaan ini kerana dia tahu bahawa Patrick adalah merupakan Ya, setakat 51 minit ni ya, Haji, Boyan Patrick sebenarnya dah banyak membantu ataupun menyekat pergerakan terutama Hamidan ni, kerana kita dapat lihat Haji, semua pergerakan Hamidan dan Safi ni sebenarnya banyak juga disekat oleh Boyan Patrick. Kecederaan yang perlu diperhatikan dengan teliti. Oleh pegawai kecegasan dan juga fisioterapi bagi pasukan T-Team sendiri untuk memberitahu sama ada dia boleh terus bermain ataupun sebaliknya, kerana kita dah dapat lihat kening kirinya masih lagi berdarah. Turut melakukan warming up adalah Wan Khairul Faiz Kamarudin, jersey nombor 8 itu. Helmi Aliza pasti lega sedikit kerana bola yang menewaskannya terkena tiang Tari Zairo. Safi. Masih lagi mencari ruang, melepaskan rembatan. Gerakan solo. Dia sepatutnya menolak kepada rakan. Dalam pada itu, lain-lain keputusan masih lagi kekal setakat ini. Termasuklah Kelantan dan juga KL SPFC dengan agregatnya 4-0 untuk Kelantan. Saim Dabi bertandang ke Pasir Gudang dengan kelebihan 2 jaringan. Patrick Ronaldinho menjaringkan gol soal minit yang ketiga separuh masa yang pertama. Dalam pada itu kita mungkin tak sebut lagi tentang Syamsuri yang juga tidak diuji secukupnya oleh penyerang-penyerang Kedah malam ni. Ya, sebab kita dapat lihat pergerakan pasukan Kedah menguasai bahagian tengah, tetapi apabila sampai di kawasan attacking third ni nampaknya semua terbatas, semua pergerakannya dapat dipatahkan oleh pertahanan Titi. Azran cantik lariannya, berjaya disekat oleh Fazliata untuk sepakan penjuru. Yang ini yang ketiga secara keseluruhan kepada T-Team dan yang pertama untuk mereka di separuh masa yang kedua. Fazli Syahri ada keupayaan untuk melakukan tandukan. Ramai pemain-pemain berkumpul di near post. Di situ mungkin sasarannya betul, tapi dikeluarkan oleh Badrul Bakhtiar. Sedang Yunus Saleh memerhatikan kedudukan Boyan Patrick. Yusuf Ali ambil giliran untuk memberikan arahan-arahan. Bahaya ketika ini, Wawi, kerana T-Team beraksi dengan 10 pemain dan mereka juga sedang diasak. Fikri. Safi. Tak sampai kepada Hamidan. Panan agak mengecewakan dari Khairul Helmi. Alif alias Azran Faiz yang juga berpotensi, tapi sayang malam ini terbatas pergerakannya. Hamidan, Faizal perlu berhati-hati supaya tidak offside. Tolakan yang baik. Kembalikan semula kepada Hamidan, tak sampai. Ada potensi untuk jaringan sebentar tadi. Badrul Bakhtiar
dihantar ke tengah. Badrul Hisani keluarkan bola dari kawasan bahaya. Fikri Isa. Hamidan terlepas bola. Kedah cuba mengambil kesempatan sebaik mungkin kerana T-Team masih lagi kekurangan pemain. Zairo, turning baik dari Zairo, dijatuhkan oleh Muhammad Aminuddin. Ya, sekali lagi je dua pergerakan awal ni yang tadi sebentar tadi masih lagi pasukan Kedah tidak dapat menembusi pertahanan T-Team. Patrick masuk semula. Sorry, keadaan hujan tiada kat situ kan. Dia dah balik dah. Dah masuk semula dah dengan balutan yang baru. Safi. Kesilapannya. Sabri Abu, kita lihat dia naik ke atas untuk memberikan sokongan. Tapi jangan lari sia-sia. Dia perlu untuk mendapatkan sesuatu. Safi terlalu banyak mengawal, berpusing-pusing dan akhirnya tidak ada hantaran yang tepat kepada rakan. Ya, usaha individu sebenarnya Tuan Haji dia cuba melakukan crossing tapi malangnya di depan dia ada dua pemain yang cuba menghalang dia tadi. Azwan lepas untuk Safi. Masih lagi bergerak secara solo Safi. Faizal Abu Bakar. Hamidan cuba untuk mengasak. Pelanggaran berlaku antara Boyan Patrick dengan Syamsuddin Mustafa. Di situ pentingnya komunikasi. Tapi bola seperti itu memang milik goalkeeper, penjaga gol. Badrul Hisani dipersalahkan, menolak terlebih dahulu. Dalam pada itu Syazwan tidak lagi tak jadi dimasukkan secepat mungkin. Kerana Fikri Isa masih lagi diberikan peluang oleh Wan Jamak dan juga Radhi Madin. Sabri. Lontaran ke dalam kepada Kedah. Bola 50-50 macam itu bahaya sebenarnya. Ya, dia siapa yang memulakan dulu ataupun siapa yang bertahan tu sepatutnya kena merempuh juga bola keadaan gitu. Helmi. Azmi cuba untuk sama-sama membuka permainan ini. Hilang sedikit tumpuan Muhammad Aminuddin. Sedangkan itu adalah satu hantaran yang mudah untuk beliau menampan. Fikri Isa. Saya tak pasti jaringan ini mampu dihasilkan daripada corak permainan terbuka ataupun menerusi dead ball situation ni. Ya, saya pun seperti cakap juga tadi, keadaan ni macam agak berubah ni dalam keadaan 90 minit bermain. Selain daripada 90 minit bermain ini, so ada 3 cara untuk menjadikan gol ataupun mencipta kemenangan. Sama ada dead bola free kick, corner kick ataupun balingan ataupun throw in. So saya rasa macam keadaan menyanyikan gol ni mungkin adalah salah satu daripada set piece. Okay, set piece di sini
dengan Badrul Bakhtiar memberikan peluang kepada Safi untuk menendang. Pemain yang dilahirkan di Myuk pada 23 Mei 1981. Keluarganya berasal dari Maghribi. Kelab lamanya Al Najmah dan juga Al Samia. Kini dia berdepan dengan Benteng dan juga Syamsuri Mustafa. Oh, cantik. Melayangkan badan Syamsuri untuk menepis bola itu keluar. Ya, setelah sekian lama macam Syamsuri ini tidak dapat cubaan dan akhirnya satu cubang sebenarnya ataupun satu tampanan yang menarik. Kerana bola tu kalau dibiarkan mungkin boleh menghasilkan gol tu. Betul. Terlalu jauh dari Badrul Bakhtiar. Menarik ini juga kerana posisi Syamsuri adalah betul-betul di atas garisan tadi. Dan kemudiannya ketika dia melayangkan badannya, memang tepat untuk menepis bola itu keluar. Ya, dan tendangan ni sebenarnya pun tendangan yang baik. Tetapi dua free kick yang baik malam ni. Dua free kick yang baik, ya. Dan ini adalah salah satunya, dan satu tampanan yang dibuat oleh Syamsuri ini sebenarnya satu usaha dia yang kalau dibiarkan bola tu boleh menghasilkan gol. Hamidan. Faizal. Offside sebenarnya Faizal. Dia daripada posisi offside, dia turun semula. Radhi Madin cuba membantah keputusan penjaga garisan pada malam ini, Ahmad Azano Huslan dan juga Wan Salman Wan Yusof di seberang sana. Solo yang cuba dilakukan oleh Faiz Subri. Badrul Bakhtiar. Fikri Isa. Badrul Hisani juga di bahagian bawah. Tidak banyak menunjukkan aksi untuk menyerang, untuk menekan posisi back kiri. Cantik. Bijak tindakan dilakukan oleh Sabri Abu sebenarnya, iaitu dia memotong dan memintas bola di hadapan. Ya, sentuhan pertama dia sebenarnya boleh seterusnya, mendapat sentuhan seterusnya, tapi sayang sentuhan pertama tu agak jauh daripada kawalan dia. Hasbullah untuk Hazran. Disekat oleh Fazliata Taib. Safi berjaya mendapatkan Hamidan. Tidak offside. Hamidan, peluang. Itu dia. Gol yang cukup penting. Hasil daripada kesilapan di barisan hadapan untuk T-Team. Tetapi Kedah melancarkan counter attack yang cukup efektif. Hamidan terus mendapatkan Radhi Madin. Gol yang cukup berharga ketika ini dimiliki oleh sang Kenari. Ya, tahniah dibuatkan buat untuk Hamidan yang sebelum ini kebetulan ini, dan ini satu antara yang menarik sebenarnya yang dilakukan oleh Safi, dan satu touch permulaannya dan berada di sisi dia dalam keadaan selesa dan dia melepaskan satu rimatan. Walaupun ada sentuhan di situ dilakukan oleh Bojan Patrick, tapi bagi saya sepakan Hamidan adalah sepakan awal yang dilakukan dan baru kemudian ada sentuhan dan hasilnya gol. Jawapannya gol. Gol. Minit ke-65. Kedah selaku pasukan pelawat pada malam ini berjaya mendapatkan gol yang pertama mereka menerusi pemain import mereka yang berasal dari Ghana ini. Lahir pada 23 Mei 1989 di Wa, di Ghana. Nama tempat tu pendek aja. Fazli offside pula. Tapi lentingannya baik dan kemudiannya hayunan kepalanya cukup cantik
sayang offside pula. Ya, kedudukan Fazli pun sebenarnya dah terlalu awal di depan. Kita dapat lihat bahawa dia dah melakukan pergerakan awal terdahulu dan sebenarnya bendera dah diangkat pun. Ya, keadaan bola yang dihantar pun sebenarnya tidak begitu baik kerana bola tu melambung tinggi yang melambatkan pergerakan bola tu. Dan kemudian Fazli dah berada di hadapan. All Stars FC adalah klub terakhir untuk Hamidan Muhammad. Dia bermain di sana sejak tahun 2008. Jadi inilah saya rasa satu kedudukan yang akan memperlihatkan pasukan T-Team akan menukar tempor permainannya daripada bersantai bersaja kepada lebih pantas lagi. Terutamanya bahagian tengah, advantage diberikan. Biarpun tackle yang agak keras dilakukan oleh Hasbullah Awang ke atas Badul Bakhtiar sebentar tadi. Dan pastinya kad kuning untuk Hasbullah. Tadinya yang mendapat yellow card bagi pasukan Kedah adalah Hairul Helmi, bukannya Azmizi Azmi. Jangan lupa bahawa Hamidan dengan ketiadaan Khairil Muhaimin, dia terpaksa memikul tanggungjawab ini sebaik mungkin. Ini merupakan gol yang pertama sebenarnya untuk Hamidan dalam saingan Piala FA. Terlupa juga saya nak menyebut bahawa Kedah pada malam ini tidak dapat menurunkan Amar Rohidan, pemain pertahanan pemain midfield kebangsaan itu. Ya, pasal ditepikan akibat kecederaan. Merupakan gol yang pertama untuk Hamidan pada musim ini. Semuanya pertama, semuanya penting sebenarnya. Nampaknya bahagian pengurusan Kedah terpaksa berfikir balik untuk menggolkan dia yang sebelum ini digembal-gembolkan. Syaril Faizal berjaya melepaskan diri dan kemudiannya peluang. Gol penyamaan dapat dihasilkan oleh Hazran. Tetapi jangan lupa, advantage masih lagi milik pasukan Kedah ketika ini. Tetapi Helmi Aliza, ya, jaringan penyamaan yang bagi saya tidak sampai 5 minit setelah pasukan Kedah menjaga gol. Kita dapat tengok hasil usaha yang dilakukan oleh Syaril sebentar tadi. Dan Faiz cuba melakukan rimatan, ada sentuhan berlaku dan akhirnya bola jatuh dan terus kepada Azran. Kenapa Sabri Abu tak keluarkan bola itu di kawasan bahaya? Ya, saya menyangkakan kerana saya pun berfikir Azrul berada dalam keadaan offside, tapi tidak, kerana sebelum sepakan Faiz tadi telah terkena pertahanan Kedah dan saya rasa di situ sentuhan itu telah menyebabkan keadaan tidak menjadi offside dan Azrul ada berada di belakang papus dan akhirnya bola tu sampai ke Azrul. Kembali sama sekarang ini kedudukan dan barulah Wan Jamak mahu melakukan pertukaran, iaitu dengan memasukkan Muhammad Syazwan. Hamidan, Muhammad Amildin. Sepakan percuma kepada pasukan Kedah. Kita dah nampak pergerakan nampaknya sekarang dah mula laju ataupun dah mula bergerak pantas diri sebab sebelum ni kita tengok seperti tiada apa-apa yang mereka cuba lakukan dan akhirnya sekarangnya apabila kedua-dua pasukan dah dapat sentuhan jaringan, so kita dapat lihat di sini bahawa hantaran pun dah cepat laju dah, geran keadaan pun perlawanan pun dah berubah. Okey, Fikri Isa dibawa keluar tapi melengahkan sedikit pergerakannya. Yang masuk seorang lagi pemain dari skuad Piala Presiden, Syazwan.
Tendangan dari Safi dari tengah padang dikeluarkan oleh Fadli Alias. Zairo masih lagi berusaha keras. Jauh hantarannya dikeluarkan oleh Fazli Atataib. Faizal sekali lagi datang dari posisi offside. Kurang berhati-hati Faizal. Kalau tak silap saya, Faizal hari ini dah macam 5 ke 6 kali melalui pengalaman offside ni. Bagi saya kalau seorang 5 keadaan striker ni sebenarnya boleh menghidup peluang ni melalui offside. Jadi sebenarnya kalau 1 ke 2 kali tu mungkin kita boleh lihat di sini bahawa dia tidak sedar. Tapi kalau dah 5 ke 6 kali ni sebenarnya peluang untuk Faizal mencipta ataupun meloloskan diri daripada perangkap offside ini adalah besar. Betul. Pasti jaringan itu menghidupkan suasana Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu sekarang. Kerana kesungguhan yang ditunjukkan oleh kedua pasukan nak mempertahankan kedudukan dan juga nak menambah jaringan. Badrul Hisani diasah oleh Hazrul sebentar tadi. Gol yang pertama untuk dirinya. Cantik antara kita tidak dapat baca ataupun pergerakan Azrul sebenarnya kalau dia dapat melintas bola tu terlebih dahulu. Sebab dia boleh nampak pergerakan bola tu datang kerana dia berada di bahagian belakang sekali, papus sekali apabila hantaran tu dibuat. Kelantan dah berjaya menambah jaringan 2-0 di sana dan sekarang ini 1-1 di sini. Badrul turun ke bawah. Tak ada sepakan penalti diberikan. Patrick yang tadinya tertewas dengan larian Hamidan ini lebih berhati-hati, lebih cautious sedikit dengan setiap pergerakannya. Safi, tackle yang keras dilakukan oleh Fazli Syahri. Kad kuning? Tidak. Itu kesalahan keras yang pertama dilakukan oleh Fazli Syahri. Nampaknya kita dapat lihat Badrul juga menerima bentesan begini, juga dengan Safi menerima tekanan begini. Sebab saya pasti je tim sebenarnya dah dapat melihat. Bagi saya 3 orang ni saja yang buat banyak pergerakan ni, Badrul, Safi dan Hamidan. Jadi saya pasti sebenarnya tim sedang melakukan ataupun lebih melakukan tekanan kepada mereka ini kerana banyak pergerakan ini dibuat oleh mereka dan sebentar tadi hasilnya mereka dapat menyahkan gol. Simple matematik. Perkiraan yang mudah. 1 sama, advantage kepada pasukan Kedah menerusi jaringan di tempat lawan. Manakala T-Team perlu mencari 1 lagi gol, iaitu untuk mendapatkan gol penaluan sekaligus gol kemenangan. Untuk mereka berdepan dengan Kelantan lah pada saya, kerana setakat ini Kelantan dengan agregat 5-0. Zairo Hasbullah yang mendapatkan kuning tadi. Kosong di sebelah tepi ini antara Sabri ataupun Alif. Marah Adigun. Fazli Syahri. Cross dapat dilakukan, ditumbuk keluar oleh Helmi Aliza. Faiz Subri agak gopoh sedikit. Dia perlu relax sedikit dalam keadaan seperti itu. Dalam pada itu, kekejangan otot yang dialami oleh pemain T-Team. Ya, cantik pergerakan Fazli. Dia membuatkan satu sepakan 2-in-1 tu bagi saya tu. Sepakan crossing dan drive tu. Sepakan ke tengah, tapi sayangnya Azrul lambat membaca pergerakan tu dan air bola tu sampai ke Faiz, tapi ketenangan yang tak ada pada Faiz ni sebenarnya sayang bola tu buang begitu saja. Percubaan
jarak jauh dari Hamidan. Gol pertama Kelantan hasil jaringan Farhan yang cukup cemerlang dalam saingan Piala FA ketika ini. Safi berjaya, bola di udara. Faizal Abu Bakar, lagi hantaran jauh, cuba mendapatkan Hamidan. Belum ada lagi klub dalam sejarah pertandingan Piala FA yang berjaya memenangi Piala FA. Piala Malaysia dah ada. Hamidan pula mengalami kecederaan. Yusuf Karim akan mematikan situasi ini dengan betul sebelum memberikan kelonggaran kepada pemain tersebut. Okey, Wih. Ya, ini salah satu taktikal juga, Ji. Masuk yang keempat punya taktikal, makna melambat-lambatkan permainan. Seperti kita tahu, mereka tahu mereka ada advantage sekarang dan inilah masa dia. Si Kok Luen, Basharul dan juga siapa lagi yang diarahkan untuk membuat warming up ketika ini? Osman Yusof. Begitu juga dengan Muhammad Sani, Mat Isa. Semuanya diarahkan untuk melakukan warming up. Setakat ini satu pertukaran saja baru dilakukan oleh Kedah. Mereka ada lebih kurang 13 minit lagi. Jauh hantaran yang dilakukan oleh Syazwan. Masih lagi dalam permainan. Fazli berjaya. Azrul juga kurang cermat. Melepaskan penguasaan dalam kawasan sendiri. Badul Bakhtiar. Leka sedikit. Zairo. Sabri Abu juga kurang berhati-hati dalam melakukan clearance. Dia sepatutnya melakukan tendangan dengan luar kakinya, outswinger untuk mendapatkan Safi. Sepakan percuma. Dua pemain mengalami kecederaan ketika ini. Sekolah yang tadi cuba menampan bola. Pertukaran ketiga dilakukan oleh Yunus Alif. Syarif Fazal dibawa keluar dan yang masuk adalah Muhammad Zaidin. Juga pemain dari skuad Piala Presiden. Okey. Wih, Syarif Fazal saya lihat antara pemain yang banyak membantu bahagian serangan. Ya, mungkin ada sebab di sebalik ni tadi. Ya, mungkin saya rasa itu adalah kesilapannya pada jaringan yang dilakukan oleh pasukan Kedah sebentar tadi. Okay. Walaupun Bojan Patrick yang mengawalnya, tetapi hantaran Safi sebentar tadi itu sebenarnya adalah kawasan Syarif sebenarnya tadi tu. Okay. So mungkin itulah antara salah satu sebab. 10 minit yang terakhir. Fazli Syahri juga melepaskan bola ketika mereka sedang memilikinya. Tapi diasak oleh pemain yang bermasuk, Zaidin. Badrul Hisani di seberang sana, Zaidin di sebelah kiri. Lambungan baik, itu dia gol yang kedua Hamidan.
cantik hantaran itu. Sekali lagi Ji, apa yang berlaku jaringan ini tidak memerlukan pemain-pemain yang lain yang melibatkan jaringan ini. Hantaran Safi sebentar tadi tanpa dikawal je ya, di sebelah belakang tadi, di belakang pemain pertahanan Terengganu. Dan ketika ini Safi betul-betul mempunyai masa yang boleh melihat lagi. Hamidan berada ruang yang selesa dan akhirnya tandukannya sebenarnya adalah tandukan yang bijak je ya, sebab tidak perlu menghayun ataupun melakukan takan yang kuat, hanya menghala ke dalam gol ataupun membuat satu placing sedikit saja. Penyokong-penyokong Kedah cukup berpuas hati ketika ini, bermakna perjalanan mereka tidak sia-sia, bakal mengiringi bas hijau kuning yang akan balik ke Alustar pada malam ini juga dengan saya rasa suasana yang cukup ceria kepada mereka. Wan Jamak kata perlu balik segera untuk bersiap sedia menghadapi tim Norizan Bakar pada hari Jumaat nanti. 2 gol dapat dihasilkan pada malam ini oleh Hamidan dan 2 gol adalah sumbangan dari Safi sebentar tadi. Faizal Abu Bakar offside yang ke-6 bagi dirinya. Nuoha Ondieki untuk pasukan Kelantan gol yang kedua. Tapi sebelum itu dia tak masuk, tak dapat menjadikan gol menerusi sepakan penalti. Tim perlu dapatkan 2 gol mutlak di sini untuk mereka menumpaskan pasukan Kedah dalam perburuan untuk ke semifinal. Oh, peluang yang baik ditapis keluar oleh Halmi Aliza. Bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Alif Alias? Oh, saya beri kepujian kepada Alif. Ya, satu gerakan yang solo, makna gerakan teknik dan gerakan sendiri je ya. Dan akhirnya yang itu yang kita nak, melakukan rebatan ataupun cubaan yang mengalir ke dalam gol, itu yang penting. Dan hasilnya mendapat guna. Zairo. Baik larian ini Badrul Hisani, tapi terkena mukanya pula. Memang taktik yang menjadi dari Wan Jamak Hassan, iaitu dengan mengharapkan Hamidan di hadapan dibantu oleh Faizal, sementara di bahagian tengah dikemudi oleh Safi dan juga Badrul Bakhtiar. Kita lihat sekali lagi percubaan pertama malam ini dari Alif Alias. Zaidin. Cross dapat dilakukan, tapi Fazli Syahri juga tidak mengasak ke arah bola itu. Ya, cross sebenarnya sia-sia je ya, dalam keadaan yang pemain-pemainnya dia nampak lihat tak ada pergerakan berlaku di atas tu. Sebenarnya bagi saya dia masih lagi boleh merancang ataupun membawa lagi bola tu ke hadapan untuk lebih masa dan lebih peluang. Tapi sayang hantaran tu sebenarnya tidak perlu lagi. Okey, Johor FC dapat skor 1 di sini di Pasir Gudang. Tapi masih lagi ketinggalan dari segi agregat. Apakah cuma atau tidak? Lontaran ke dalam. Kita lihat bagaimana sebentar tadi Safi mengadu, dia diasak dengan keras. Hamidan malam ini dia betul-betul menunjukkan keupayaan sebenarnya, tetapi watak yang paling penting dimainkan oleh seorang lagi pemain import mereka, Abdul Al-Fatah Safi. Calon man of the match, boleh? Ya, saya setuju. Dan ketika ini saya calon, belum lagi. Tapi agak juga menarik je ya, sebab saya dapatkan saya dapat lihat di sini
apabila Badrul menerima bola, banyak melakukan hantaran jauh. Apabila bola pada Safi, banyak melakukan pergerakan-pergerakan dekat, solo dan hantaran-hantarannya sebenarnya dua dah menghasilkan gol. Jadi saya kongsi sikit pasal berkenaan dengan offside tadi, baru sebentar tadi offside lagi dilakukan oleh Faizal sekali lagi je mungkin saya nak berkongsi, mungkin kalau Faizal perasan dalam keadaan begitu, sebenarnya dia perlu membiarkan bola tu melimpasi dia dahulu, kemudian baru dia melakukan larian. Kerana pada saya, apa yang kita lihat sebentar tadi, yang berlaku pada dirinya tadi itu adalah semuanya apabila dia menunggu di hadapan sebelum bola sampai je. Okey. Komen dari bekas pemain yang tahulah situasi sebenarnya, macam mana nak elak daripada kedudukan offside. Tapi kerap kita dapat lihat bahawa sebenarnya hantaran yang dilakukan oleh sama ada Safi ataupun Badrul kadang-kali tergesa, walhal mereka sudah dapat melihat Hamidan ataupun Faizal dalam posisi offside. Itu juga berlaku je sebab kita dapat lihat situ apabila mereka cuba menghantar bola tu dengan keadaan tergesa, sebab saya rasa pergerakan pasukan pertahanan Terengganu yang sekarang ni kita dapat lihat banyak dan naik ke atas je. Jadi sebenarnya peluang itu kalau mereka ambil kesempatan memperlahankan ataupun melihat dulu keadaan ini, mereka boleh melakukan hantaran yang baik. Okey. Kedah yang tidak memiliki rekod yang baik pada 5 perlawanan yang lalu, kini mereka berkira-kira untuk peringkat separuh akhir. Apakah hat-trick bakal dapat dihasilkan? Ya. Oh, tidak. Terlalu cepat nak mengatakan, kerana sedikit kesilapan yang dilakukan oleh Alif alias sebentar tadi. Syamsuri berjaya untuk menyelamatkan pintu golnya. Sekali lagi dia situasi yang sama je cuma kesilapan Alif tadi sebentar tadi yang terkena, saya ingat terkena badannya tadi, dia cuma melakukan clearance dan bola tu sebenarnya terjatuh ataupun berada di depan betul-betul Hamidan, tapi sayangnya Syamsurin dalam keadaan bersedia menahan ataupun menepis sepakan tu. Pemain-pemain Kedah kini nampak lebih rileks. Fazli, Yusof Ali dan juga Yunus Salif nampak gaya yang terpaksa akur dengan laluan mereka dalam saingan Piala FA pada musim ini. Putaran ke dalam. Beberapa saat saja kalau diikutkan pada masa sebenar taman masa, tapi kemungkinan besar juga ada taman masa yang besar yang akan diberikan. Musim lalu Kedah hanya sampai ke pusingan yang kedua sebelum dikecewakan oleh Felda United. Safi perlu diberikan teguran oleh Yusof Makarim supaya tak perlu terbabit dengan insiden yang boleh menyebabkan mereka tersingkir. Ya, betul, saya setuju dan tidak perlu pun kerana pasukan anda pun dah menang dalam keadaan begini. Soalnya perlu melakukan konsentrasi saja pada perlawanan. 4 minit tambahan masa. Musim lalu T-Team di pusingan yang pertama lagi sudah tersingkir. Tewas kepada pasukan Kelantan menerusi sepakan penalti selepas terikat 1-1. Hantaran ini baik, terlepas dari Helmi Eliza. Syazwan selamat kerana tidak dihukum dengan sepakan penalti. Walaupun ada sedikit tarik-menarik berlaku, tindakan bijak dari Yusof Makarim memerhatikan situasi itu. Fazliata keluarkan bola.
Badrul Hisani, Alif masih lagi berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sepakan percuma kali ini. Biarpun pada awalnya advantage diberikan kepada T-Team. Pergerakan Faiz Ridi lepas pada awalnya, tapi diberi advantage oleh pengadil dan sentuhan berlaku dan akhirnya sepakan percuma diberi. Malam ini mungkin cukup mengecewakan untuk Zairo yang tadinya melihat tendangannya terkena tiang. Sekarang pasukannya pula ketinggalan. Tolak-menolak, tarik-menarik berlaku. Sekali lagi, tendangan yang mencari sebelah tepi. Dikeluarkan, disentuh oleh Helmi atau tidak? Ya, disentuh oleh Helmi. Sepakan penjuru. Dah berapa dah? 8 kesemuanya sepanjang permainan malam ini. 9 masuk yang ini. Jamak membimbing pasukan Negeri Sembilan memenangi Piala FA tahun 2010. Safi terlambat sedikit, dirampas oleh Hasbullah. Fazli berjaya dengan perebutan bola udara. Fazli alias di atas juga. Zaidin. Tangkapan kemas dari Helmi Aliza. Sekarang ini Wan Jamak mengarahkan pemain-pemainnya supaya konsentrik, fokus kepada saat-saat terakhir. Faizal Abu Bakar dipersalahkan melanggar Zaidin. Tenang saja Wan Jamak, bekas jurulatih kebangsaan. Saya tertarik apabila pertemuan dia antara Kedah dengan Selangor kerana dia bertemu dengan bekas pembantunya dalam skuad kebangsaan pada tahun 96 hingga 98 dahulu. Dalam pada itu Sabri Abu berusaha keras pada malam ini mengambil alih tempat Tiru Murugan yang digantung. Penonton-penonton pun sudah ada yang meninggalkan stadium ini mengetahui bagaimana nasib pasukan T-Team yang tidak dapat mengikut jejak pasukan Terengganu yang berjaya melangkah ke semifinal Piala FA selepas mengatasi Lions 12. Mengikut catatan di sinilah dengan 1-0 secara agregat. Apa kesilapan antara T-Team sebenarnya, Mawi? Ya, kesilapan pasukan T-Team bagi saya amat mudah sekali apabila membiarkan pasukan Kedah menguasai bahagian tengah. Baiklah, Kedah berjaya melangkah ke semifinal untuk menanti pasukan Kelantan dengan kemenangan yang cukup berharga kepada mereka di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Pulau Terengganu ini. 2-1 secara agregat mengatasi pasukan T-Team. Okey, baiklah. Itulah dia keputusan muktamad perlawanan antara T-Team dan juga pasukan Kedah menyaksikan juara 3 kali bimbingan Wan Jamak Wan Hasan, iaitu Kedah Darul Aman melangkah ke perlawanan ataupun peringkat separuh akhir saingan Piala FA musim 2012 walaupun mereka menduduki tangga yang ke-12 dalam saingan Liga Super. Itulah dia kehebatan yang dimiliki oleh Wan Jamak Wan Hasan membimbing pasukan mereka untuk naik ke peringkat separuh akhir. Azlan dan juga Hasnizam Uzair, saya pasti anda berdua memang terpikat dengan persembahan kedua pasukan di separuh masa yang kedua tadi. Kita mulakan dengan Azlan Johar. Ada peningkatan yang cukup mendadak ditonjolkan, dipamerkan oleh barisan tengah dan juga penyerang pasukan Kedah Darul Aman di separuh masa yang kedua. Ya, memang nyata mereka terus menguasai perlawanan.